Hai semua. Hari ni kita akan buat New York cheesecake. Guna noksa juga. So tak payah pakai oven. So sekarang saya nak ajar macam mana nak buat crust dia dulu. So nak dapatkan graham cracker atau graham cracker ataupun digestive tu macam mahal ataupun sangat rapat. So pergi dekat Speedmart je, kita pakai Oreo je ini. So kita akan pakai New York cheesecake tapi Oreo punya crusted lah. So hari ni saya tunjuk nak buat crust dia. Tak payah nak buang dia punya filling tu. So which mean I tak payah tak tambah sugar lagi lah. Kita terus pakai direct daripada paket dengan dia punya yang filling vanilla manis lah. So senang je. Kalau siapa tak ada processor, just pakai masuk dalam plastic bag, ketuk-ketuk dengan penguli ke apa-apa lah, lesung ke nak ketuk-ketuk lah. Right. So ikut bekas you all. Kalau tak cukup satu paket, pakai dalam 2 paket. So cara dia crusted, kita nak hancurkan dia. Alright. So kita just blend dulu. Alright. And then saya akan tambahkan now kalau siapa yang pakai graham cracker ataupun digestive tu, tambah lebih kurang brown sugar dalam 2 tablespoon. Kalau macam saya tak payah sebab kita dah ada manis daripada dia punya filling tu. So kita akan tambah melted butter lebih kurang dalam 4 tablespoon lah. Okay, 1 2 3. Okay, lebih kurang dalam 4 lah. Right, ni untuk dia buat dia punya crust dulu. Okay, butter ni kalau tak ada microwave tu biar kat luar lama-lama dia lembut. So boleh masukkan. Siapa yang ada microwave, dalam 30 saat saja you microwave kan. Kita nak dia jadi dia macam pasir yang besar. Wah, dia tak kena, tak apa. It's okay. Okay, cukup. Okay, just nak mix ya. So siapa yang tak ada mixer, pakai tangan punya mix pun tak apa. Right, ketuk-ketuk, hancurkan, masuk dalam bekas. And then mix pakai tangan je. Right, so dah jadi macam ni. Okay, I akan masukkan dalam kita punya bekas. Right. So ni mungkin basah sikit, tak apa. Jadi kita akan masukkan lagi Oreo. Right, kita mix dalam ni. So macam saya katalah, okay, saya just tunjuk. Kalau bekas you besar, tak cukup macam ni. Okay, you kena pakai lagi banyak lagi Oreo. So macam ni, Oreo dia terlalu sikit. Okay, so tak apa, sebab benda ni kita akan setkan dalam freezer. Right, ratakan. So nanti kita akan set dalam freezer lah. Alright, so dah rata, biarkan dalam freezer sampai keras. And in meantime, kita akan buat dia punya cheesecake. Alright, okay, jom. Right, so cream cheese kita pakai lebih kurang dalam 500 gram. Right, so 500 gram of cream cheese. And now I akan pakai lebih kurang white sugar. Okay, this is about 2/3 of cup. Maksudnya 2/3 cawan. Kalau you all ada measurement cup, measurement cup macam ni, boleh pakai 2/3 of a cup of white sugar. Right, so kalau siapa kata nak pakai yang custard sugar, the fine one, maybe you boleh tambah sikit. Ataupun ikut you punya preference lah, how much you nak pakai for your how much sweetness you nak pakai. And for those yang nak buat healthier, you might use something like stevia or anything yang replacement sugar yang ada dekat online sekarang. So it will be much more healthy lah. Alright. No. Okay, so 500 gram of cream cheese. And then we have some sugar. I akan pakai lebih kurang half teaspoon of salt. Okay, just half teaspoon je. Okay, salt. Right. And then for essence vanilla, I akan pakai lebih kurang 2 teaspoon. Because why? I akan masuk lagi eggs Right, 1 teaspoon. 2 teaspoon of vanilla essence lah. Okay, so I'm not a baker. So this is actually my first time nak buat cake. Especially gunakan kita punya pressure cooker. So like I said, kita nak mengajar, nak ajar semua orang macam mana we can experiment lah with our pressure cooker. So normally we should use some sour cream, tapi sour cream susah nak dapat and a bit expensive. So I'm using my Greek yogurt. So measurement dia is about half a cup of Greek yogurt So healthy sikit lah kononnya. Okay, kita pakai Greek yogurt. Right.
Okay, next time I'll remember untuk promote this video a day forward lah. Cuma kadang-kadang sepatutnya making this video semalam, tapi sebab semalam kena emergency masuk office, so delay buat hari ni. So I lupa nak inform semua. So now I akan masukkan 2 eggs, tapi kita akan beaten dulu this egg lah. Right. Dah. Nama tak boleh main hari tu. Tutup garam tu. Alright. Selagi buka, selagi tu dia ambil. So kita akan pakai 2 biji telur. Kita akan pukul dulu. Sorry guys sebab tak announce nak bagi tahu ataupun tak bagi tahu awal kita nak buat kelas hari ni. Buat kelas pula, buat demo hari ni. Tapi tak apa, macam kejap lagi saya akan post yang the full link to our YouTube untuk full recipe yang kita punya Alfredo pasta hari ni sebab dah siap video tu. And then by the end of tomorrow maybe kita akan hantar link untuk full recipe kita punya cheesecake lah. So our egg I akan pukul. Okay, masuk beaten egg kita. Wow. So again, this is New York cheesecake for those yang baru join. Alright, so I akan pakai cornstarch. Cornstarch ni just nak bagi dia silky and more creamier. So I akan pakai lebih kurang dalam 2 tablespoon lah cornstarch Tajaan kekek ni. Okay, cornstarch 2 sudu makan. Lebih kurang sebab I dah measure awal. Alright, so sekarang kalau ada macam mixer yang macam ni boleh pakai. If not, pakai manual pun senang, tak ada masalah. Alright. Magic lah, Magic Dia suka tengok. Alright. So kita start dengan slow speed je lah. Kalau ada manual lagi senang. Kalau ada yang mixer cake tu lagi bagus. Dan dalam sikit. Under surface lah. Under surface dulu. Quite thick. Tak, under surface dulu. Nanti dia akan makan. Makan sangat. I tak ada yang cake mixer tu. Saya pakai apa yang ada kat rumah je. Pakai tangan boleh, tak ada masalah. No, belum lagi. Bagi dia full lah. Oh, I suka dia punya bau vanilla tu. Ini ada kat tu. Ini kat screen live. Nampak? Okay. Okay, kalau ada yang nak terus masuk dalam food processor, campur semua pun boleh juga, tak ada masalah. As long as you boleh incorporate all the ingredient bagi dia betul-betul smooth, sebati, tak ada masalah you nak pakai method apa pun. Manual, mesin, food processor, anything. Sedap tak bau dia, Zara? Sedap kan? Itu bau-bau dia punya better dengan mix, better dengan vanilla je.
Okay. Bukan aiskrim tu, tapi aiskrim Zara ada Oh. nanti. Nampaknya hujan dah intik-intik kat sini. Kejap. Okay, it's raining. Dah turun. Right, it's raining. Kejap Orang tanya nak pukul berapa lama? Pukul sampai gula you hancur, dia sebati, cukup. Sebab masa timing I tak pandai nak bajet sangat. Depends, sebab kalau kan I kata 5 minit, yang pakai tangan 5 minit mungkin tak hancur lagi. Pakai kek mungkin dah sampai kembang sangat kan. Alright. Okay. Allah, kalau dia punya smell tu, from the smell dah boleh nak makan dah. Alright. Okay, so nak tunjuk kat semua. So, this is how it looks. Okay, right. Your back. Okay, so now untuk dalam kita punya pressure cooker, I akan pakai ni, lapik ni. Kalau tak ada, boleh dapatkan kat mana-mana, mesti DIY semua ada, online boleh beli. Ataupun kadang-kadang yang ada dapur ke periuk, memang akan ada jual benda ni lah. Alright, so masuk je dalam ni. Alright. Okay, nampak tak saya? Saya nak famous juga. Okay, so untuk air, kali ni kita akan pakai air. Alright, untuk air saya dah setat guna kita punya measurement cup. Air 1 cup, ni tak penuh tapi 1 cup pakai measurement cup. Just 1 cup of water. Okay. Alright. And our cake ni, tak payah nak tutup dengan foil ke apa ke, tak payah. Masukkan dalam ni. Alright, now kita akan high pressure dia. Alright, so for this recipe, high pressure dia agak lama sikit. It's about 28 minit. Okay, 28 minutes. Okay, setkan ke 4, 5, 6, 7, 8 28 minit Alright, so kita akan biarkan 28 minit. Alright, and then our cake will finish. Okay, so in the meanwhile, I nak cerita sikit when this cake dah finish nanti, you tak payah release dia punya pressure. Kita akan biar dia natural release, which mean bila dia dah siap nanti, bila dia tukar kepada warm atau reheat tu, please off that reheat ataupun warm punya function, just tekan off saja. And then biarkan dia natural release pressure tu lebih kurang 10 minit. Maksudnya tak payah release, dia akan biarkan the pressure cooker about 10 minutes. And then baru you buka, release pressure kalau ada lagi, and then baru buka. Okay, bila biarkan ke tepi, keluarkan, letak tepi. Dan kita akan buat dia punya topping. So for the topping, sebab I tak boleh nak tunjuk semua hari ni, topping will be half cup of you punya sour cream ataupun Greek yogurt macam I pakai, separuh cawan, half a cup. And then lebih kurang dalam 2 tablespoon sugar juga. You whip sampai dia jadi betul-betul sebati lah, jadi macam topping. Okay, and then you tuang atas you punya cake. Alright, so that one akan tunjuk kejap lagi. And then the cake, untuk bagi dia set, kena simpan dalam peti sejuk minimum 4 hours. Tapi advice is 8 hours. Maksudnya nak makan besok, you buat petang ni, then you simpan. Your mum kat pintu. Tuan dia. Alright, so you biarkan dia dalam 8 jam dekat dalam peti sejuk, then baru you boleh makan. Kalau the best result yang I pernah buat, overnight lah. Maksudnya I buat petang ni, dah siap nanti, masuk dalam peti ais. Besok pagi ke baru kita makan. Alright, more than 8 hours lah. That will be dia punya filling, dia punya cake, dia punya cheese tu dengan kita punya topping tu really set, dan kita boleh potong lah. Alright, so that one dalam kita punya full link YouTube nanti kita akan masukkan. Sebab bila overnight nanti, our friend here akan keluarkan dan potong, masukkan dalam video tu, dan I will send the YouTube link lah. You boleh tengok dia punya full result macam mana. So kejap lagi, after 28 minutes, I akan tunjukkan macam mana nak buat dia punya layer topping atas tu. So dia punya layer topping tu depends. Ada orang kata boleh tak kalau nak buat coklat juga. Tak ada masalah. Ini you macam kita buat bukan untuk jual. Macam siapa nak buat untuk jual, terpulang lah. Tapi kita orang buat untuk makan sendiri. So kalau you nak buat atas topping dia coklat ke apa ke, macam saya alang-alang
alang-alang dia punya kek dah putih, I biar topping dia putih jugalah. Sebab kita punya bottom tu I dah pakai Oreo, so dah macam coklat-coklat sikit kan. So kira dah okay. Alright. So again, I nak recap cara nak buat dia punya crust tu. You boleh pakai you punya graham cracker ke, you pakai you punya digestive punya biscuit ke, boleh pakai. And then you hancurkan. You boleh hancurkan pakai food processor kalau ada. If not, masukkan dalam ziplock punya bag. You ketuk-ketuk pakai you punya lesung batu pun tak ada masalah. And then masuk dalam bowl. Masukkan butter lebih kurang 2 sudu besar, melted butter and then kalau yang tak pakai Oreo tu, so you tambah gula lebih kurang dalam 2 teaspoon of brown sugar ke, nak bagi sweet sikit. Macam saya tadi Oreo I tak tambah apa-apa gula pasal I blend Oreo tu dengan dia punya filling yang cream tu sekali, so dah cukup manis. Alright. And then kita buat cheesecake kita guna 500 gram cream cheese. And then kita pakai apa lagi? 2/3 cup of sugar, 2 teaspoon of vanilla essence, and then 2 biji telur. Kita pakai half cup of Greek yogurt, and then pakai 2 tablespoon kita punya cornstarch. And then kita mix sampai sebati, masuk dalam kita punya bekas yang dah ada dia punya what we call crusted yang kita dah set tadi. And then kita akan high pressure 28 minit. So lepas 28 minit I akan buat dia punya topping atas tu. Kita akan guna Greek yogurt kita juga sebab nak healthy sikit. Greek yogurt lebih kurang half a cup juga. And then 2 more tablespoon of white sugar. So kita whisk, kita akan pukul sampai dia really gula tu cair. And then kita akan letak kat atas cake tu. And then kita akan set dalam fridge 4 ke 8 jam. Tu yang paling disarankan 8 jam lah. Lagi cantik lah result dia. Kalau betul-betul lagi bagus, buat hari ni, makan esok, which mean overnight. Alright. So sementara tunggu 28 minit ni, I akan sebab hujan ni kan, kalau dapat tidur okey lah, okay? Siapa yang ada kesempatan nak tidur ataupun area mereka hujan juga, selamat ni lah menerima rahmat dari Tuhan ni. Sebab hari ni agak panas. So kita orang pun, tapi I dah nasihatkan cameraman I kali ni untuk berbaju. Sebab I dapat banyak PM, tolonglah pakai baju, kakak segan nak tengok dek. Gitu. So apa lagi, macam saya janjikan, lepas ni kita akan tunjuk juga resipi-resipi yang kita boleh buat untuk menyambut hari raya kita. Macam mana nak buat rendang, macam mana nak guna masak ketupat dalam ni, right? Sebab banyak benda ataupun time yang kita boleh save. Lagi kalau bagi siapa yang waktu PKP ni masih lagi kena bekerja, benda ni sangat bantulah. Okay, kalau rendang tu berapa tak sampai sejam rendang boleh siap. Kalau kata nak buat menu nasi lemak, telur tu sepapan telur guna pressure cooker 1 minit saja. Okay, dia dah pergi warm atau reheat, kita just offkan je. Alright. So bila kita dah off ni, dia takkan panaskan, takkan apa-apa. So akan biar dia slow release dia punya pressure sendiri. Like this stage will take you about 10 minutes. After 10 minutes, you boleh release dia punya knob kalau ada lagi, and then you open. And then you keluarkan, hati-hati panas dia masih lagi panas. Keluarkan, and then ambil kitchen towel, you just dab all the moisture yang ada atas tu, a bit of water akan ada dekat punya surface tu. And then buat you punya topping of your choice, chocolate, Milo, anything, letak atas tu. Bila dah siap, letak dalam freezer. Dalam peti sejuk saja. Minimum 4 hours, recommend 8 hours. Sekali lagi, best result overnight. So bila dah siap semua tu, boleh makan and enjoy with your family. Sebab yelah, nak beli kat luar pun satu slice sekarang dah RM9 paling murah kot rasanya. Secret recipe I don't think RM9 again, dah more than that. So kalau macam whole cake agak mahal lah. So hari ni seriously, untuk dia punya cream cheese, I beli yang 2 kilo sebab memang I pakai cream cheese ni not only for dessert, I kadang-kadang guna untuk cooking juga. So bila I beli 2 kilo, dia punya price untuk half a kilo is about berapa? RM10 lah. Okay, RM10 macam tu. And then telur memang ada kat rumah, stok PKP memang ada, butter memang ada. Apa ada telur? Alright, sugar memang ada. So it's quite cheap lah. All my ingredient yang I pakai ni mostly memang ada kat rumah. Yogurt I memang ada. So kenapa I guna barang-barang ada kat rumah? Because I nak orang kita yang yelah, untuk accesskan barang-barang yang betul-betul nak buat kek macam payah. So macam untuk dapatkan yogurt and everything ni, rasanya pasal raya dekat rumah semua senang nak dapat kan. So that's why I'm using all the basic ingredient yang ada kat rumah lah. Dia dah naturally release. I dah pusing knob ni, langsung tak ada pressure yang keluar. Alright.
Okay, kamera kita boleh tengok memang tak ada pressure yang keluar. So, kita punya lock dah boleh buka, boleh pusing. So, kita akan bismillahirrahmanirrahim. Alright. Biar dia punya air menitik dulu. Okay. Kenapa saya biar air menitik kat sini Pasal kat sini kita ada untuk catch all the water lah. Okay, dia akan masuk kat lubang tu. Right. Oh, fluffy je kek ni. Okay, nak angkat macam mana kan? So, dia masih lagi panas Kita tak nak pakai oven mitt ke apa, tak payah. Jantan. Pakai kertas tisu je. Tisu, hati-hati. Dia punya periuk pun masih lagi panas. So kalau tangan lebar macam tangan aku ni, hati-hati lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan angkat. Alright. So, you guys nak tengok result dia tak? Tunjuk sikit. See? That is the cake. Okay, nampak tak dia ada a bit of water there? So don't worry. Just that your kitchen towel akan absorb all the moisture yang ada atas ni. So that's all you do. Make sure it's clean kitchen towel lah. Okay, clean kitchen towel guys. Alright, so all the water dah kita absorb. So now you all boleh buat dia punya topping. Dia cabut ke semua? Kita boleh cabut masa half cup. Ni nak buat dia punya topping for our cake Again, kalau you all nak buat coklat punya topping pun tak ada masalah. Okay. Oh my god, sugar kat dalam. Tadi bukan ada sikit? Dia tak ada. Okay. Tak payah gigit ni. Okay. Tak nak tolong. Okay. Dah 1 tablespoon. Nampak tak orang jantan buat kerja? Tak ada nak tuang-tuang bekal lah. Tapi dah lambat ni. Okay, gula dengan you punya topping saja. Right. Oh, tak on. Okay. So, now kita akan pukul. Pukul. Aku ni lain lah. Bawang air tak tinggi. Dia tak lembut pun. Okay. Hai Abang Jomel. Hai kicap. Penjijak kicap. Dah macam nak jadi dalgona sikit lah. Okay. Ni punya plat jatuh. Yeah. Alright. Okay. Okay. Done. Sekejap je kan. Again, setengah cawan you punya yogurt ataupun you punya sour cream. And then you whip sampai dia jadi creamy macam ni. You just pour on your cake. Just pour everything guys. Pour everything. Don't waste. Saya punya sebab saya pakai brown sugar, that's why dia macam brownish sikit dia punya colour. Okay. Again, this is just Greek yogurt. Done. So we are done. So again, bila kita dah siap, this will be the result of our New York cheesecake. Okay, using Greek yogurt and cream cheese. Tak pakai sour cream ke, tak pakai cream lain. Alright, so this is our result. So boleh try. And then this one kita akan sejukkan dalam kita punya fridge minimum 4 jam. Suggest 8 hours, 8 jam. The best result overnight. Okay, so nanti dalam kita punya YouTube link kita akan tunjukkan
dia punya result dan macam mana nak buka lah, ataupun macam mana nak potong ni nanti. We will show you that. Alright guys, so again sebelum